أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا، واشرح به صدورنا، واستعمل به أبداننا، وأطلق به ألسنتنا، وقوي به أجناننا، وأسرع به أفهامنا، وقوي به عزامنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Kali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT. Lagi banyak kita mengucapkan kesyukuran, lagi baik, kerana Allah sentiasa menyuruh kita bersyukur, washkuru li wala takfurun, dalam ayat 152 Al-Baqarah. Allah mengingatkan kita, bersyukurlah kamu semua kepadaku dengan segala nikmat yang telah aku berikan kepada kamu semua, tetapi wala takfurun, janganlah kamu sekali-kali ingkar akan nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kamu semua. Jadi dalam menzahirkan kesyukuran kita, berusaha untuk mendekati Allah, mendekati kalam Allah Al-Quran, untuk memahami apa yang sebenarnya Allah telah kongsikan kepada kita melalui Nabi kita Muhammad SAW yang begitu lama. Sekarang ni kita sudah masuk ke tahun 1445 Hijrah, ya. So maknanya di antara kita ni telah lama kita dikurniakan dengan Al-Quran ini. Sudah sampai masanya sepatutnya dulu lagi kita sudah memahami apa yang Allah sampaikan kepada kita, ya. Tapi walau macam mana pun, pembelajaran ilmu Al-Quran, pemahaman dan sebagainya adalah satu pembelajaran yang kita lakukan secara berterusan, ya. Is a lifelong learning. Dia tidak terhad kepada bulanan ataupun tahunan dan sebagainya, kerana ilmunya sangat luas, ya, untuk kita tambahkan daripada satu masa ke satu masa, ya. Saya akan kongsikan skrin sekarang untuk berkongsikan kalimah yang kita akan gunakan di dalam perbincangan kita hari ini, iaitu kita akan fokus kepada pengenalan kepada kalimah laku, ya. Laku iaitu kalimah yang kedua di dalam ayat yang ke-14, yang kita pun sudah mengenal tiga huruf akar dia ialah lam, qaf dan ya. So daripada lam, qaf dan ya, dia membina kata dasar laqiya, ya. Kita boleh gunakan app ni untuk bantu kita. Kita tekan di sini, kita dapati beberapa maklumat yang boleh membantu kita mengenal kalimah ni, dan kita tambah sikit dengan menekan bahagian di bawah ni, klik untuk selanjutnya tu, kita akan dapat maklumat yang lebih, ya, iaitu kita arrow, kan gunakan arrow. Yang kalimah yang kita nak bincangkan ialah wa iza laku di situ, dan laku ni adalah sebenarnya adalah dibangunkan daripada tiga huruf akar lam, qaf dan ya, ya. Lam, qaf dan ya.
lam koordinator membina kata akar ataupun kata dasar dalam bentuk laqiyah, ya. Itu bentuk dia, ya. Laqiyah di sini sebenarnya adalah kata kerja bentuk satu kala sempurna, ya. Kala sempurna itu Indonesia punya terminologi, iaitu fi'il madhi. Jadi kata dasar akan mengikut bentuk, ya, ejaan yang digunakan dalam bentuk fi'il madhi, iaitu laqiyah. Okay. So kita akan gunakan maklumat ni untuk berkongsikan komponen dia dulu, kemudian kita akan buatkan pembentukan kalimah, ya, laku tu. Okay, kita bersihkan dia dulu untuk pergi kepada leksi logos, ya. Kita gunakan leksi logos untuk membantu perbincangan kita, ya. Dengan kita melihat di leksi logos tu, kita akan dapat maklumat yang lebih terperinci, ya. So kalimah dia adalah lam baris atas, qaf baris depan, dan diikuti dengan waw alif ziyadah, ya. So kalau kita buatkan pembentukan kalimah dia, kita boleh pecahkan kepada dua, ya. Kita pecahkan kepada dua. Laku tu satu komponen, dan waw alif ziyadah adalah satu komponen, ya. Tetapi laku ni apakah asal dia, ya? Asal dia ialah, kalau kita buatkan arrow yang terbalik menunjukkan sebenarnya laku tu dia tak ada perkataan laku macam tu, ya. Laku tu adalah perubahan yang berlaku di dalam kalimah yang asalnya ialah di sini ialah laqiyah. Itu dia, ya. So apabila laqiyah tu bergabung dengan waw alif ziyadah, dia menjadi laku. Komponen yang ini ditukarkan kepada laku, kemudian digabungkan menjadi laku, seperti mana yang digunakan di dalam Al-Quran tu, kerana dia membabitkan huruf illah, ya. Huruf illah, ya. Kalau kita nak tunjukkan dalam di sini tiga huruf akar dia, ya, yang terbabit dengan ni ialah lam, qaf dengan ya. Itulah, ya. Disebabkan ya ni huruf illah, ya, maka dia telah berubah kepada ya yang berbaris atas, ya. Ya illah ni adalah huruf akar yang ketiga yang bersifat lemah, illah, ya. Kadang-kadang kita jumpa ya di akhir tiga huruf akar, kadang-kadang kita jumpa waw, dan boleh juga kita berjumpa alif, ya. So masing-masing tu ada kaedah dia. Apabila membentuk huruf kata akar ataupun kata dasar, huruf lemah tu akan berubah, ya, berubah. Cuba kita ambil beberapa contoh, ya. Beberapa contoh kalimah yang melibatkan tiga huruf illah, ya. Tiga huruf illah. Yang pertama sekali yang biasa kita jumpa dalam Al-Quran ialah waw qaf ya. Waw qaf ya. Ini waqaf. Kalimah-kalimah taqwa, kalimah-kalimah muttaqin, kalimah wattaqu, semua tu adalah daripada waw qaf ya, ya.
So waqaya ni apabila dia membentuk kata dasar, ya, huruf illah ya ni dia bertukar kepada alif maksurah. Ini satu. Di dalam Arab dia ada tiga pattern, ya. Uh, uh, Apabila dia membabitkan huruf illah yang ketiga, so yang ni dia akan bertukar kepada, dipanggilkan alif maksurah. Alif maksurah, di manakah berlakunya alif maksurah? Sekiranya kalimah itu membabitkan huruf kata dasar yang kedua qaf tu mengambil baris atas. Jadi waw baris atas, qaf baris atas, kemudian ya ni akan berubah kepada alif maksurah. Itu, ya. Dia jadilah waqa. Itu pattern yang pertama. Contoh yang lain apa? Kita ambil contoh lainlah ra, mim dengan ya. Samalah, ya. Ya tu huruf illah yang ketiga. So sama je pattern dia, ya. Dia akan mengambil bentuk waqa juga, iaitu mim ni mengambil baris atas, ya. Mim mengambil baris atas. Apabila mim mengambil baris atas, yang pertama tu sudah tentu baris atas lah. Kata dasar yang huruf pertama dah tentu baris atas. So ya yang huruf illah yang ketiga ni juga akan bertukar kepada alif maksurah, ya. So ini kita tukar pada jadi kata dasar ialah Roma sebagaimana waqa. Yang ni yang pattern pertama, ya. Kalau kita nak jimatkan space, kita potong ni, kita bawa ke depan lah, ya. Kita bawa ke depan sini. Itu contoh yang kedua. Waqa, waqaf ya dengan ra, mim ya. Waqa ya menjadi waqa, ra mim ya menjadi roma. Di mana huruf illah ketiga ya akan bertukar kepada alif maksurah, ya. Tetapi ada pattern yang kedua yang kita lihat di sini, iaitu lam qaf ya, di mana huruf ketiga juga huruf ya yang illah, tetapi dia tidak mengambil pattern seperti di atas, ya. Dia mengambil pattern ya ni akan bertukar kepada ya baris atas. Cuba mana, ya. Okey, apakah kaedah dia? Sekarang ni huruf yang kedua qaf mengambil baris bawah. Yang ni tadi mengambil baris atas, huruf kedua qaf mengambil baris atas, huruf mim mengambil baris atas. So sekiranya huruf yang kedua tu mengambil baris atas, jadi ya akan bertukar kepada alif maksurah, ya. Tetapi kalau huruf yang kedua ni mengambil baris bawah, ya, jadi qaf ni mengambil baris bawah, laqiya, ya. Lam tetap baris atas lah. Sorry. Yang ini kita backspace tak? Okey. Lam baris atas, qaf mengambil baris bawah, ya. Huruf yang kedua tu mengambil baris bawah. So sekiranya dia mengambil baris bawah, ya huruf illah yang ketiga tu tidak bertukar kepada alif maksurah. Di sini qaf baris atas, dia akan ya bertukar kepada alif maksurah. Jadi waqa, bukannya waqia, ya. Kalau dia qaf ni baris bawah, dia akan jadi waqia, tetapi tak ada kalimah waqia. Kalimah dia ialah waqa. Sama juga sini, kalimah dia bukan romia tapi roma. Sekiranya mim ni baris bawah, yang ini akan ya baris atas, ya. Itu yang berlaku dalam lam qaf ya, sebab qaf mengambil baris bawah. Jadi ya ni mengambil baris atas, ya. Tetapi dia masih lagi huruf illah, ya. Dia masih lagi huruf, sebab dia terlibat, dia berpunca daripada huruf illah, huruf akar.
Okey, ini nak berkongsikan ya pattern-pattern dia kepada huruf ilah yang berakhir huruf ketiga huruf akar. Jadi lakia. Okey, pattern yang ketiga yang kita boleh pelajari ialah sekiranya huruf ilah tu huruf waw. Ya, yang paling senang sekali huruf waw ialah berdoa lah. Ya, berdoa iaitu tiga huruf akar dia dal, ain dengan waw. Asing ya, okey. Dal, ain dengan waw. Okey. So kalau dal, ain dengan waw, dia akan jadi pattern apa? Ya. Dia akan, ini kaedah ya, kaedah bahasa apa ni? Tata bahasa Arab lah ya. Kaedah. So yang ini tetap bersambung. Dal akan mengambil baris atas, ain mengambil baris atas, ya. Sekarang ni waw ni dia bukan bertukar kepada ya waw baris atas ke ataupun alif maksurah, dia akan bertukar kepada Alif. alif. Yang sebagaimana lepas ain tu ialah alif. So kata dasar dia akan menjadi da'a. Ya, da'a bukannya alif maksurah, dia gunakan alif yang konvensional biasa, da'a ya. Da ain waw dia akan jadi da'a. Ya. Walau bagaimanapun ada juga yang bertukar mengambil alif maksurah ya. Itu cara orang Arab lah ya. Maknanya orang Arab ni bukan satu cara saja ya. Okey, kita ambil contoh yang lain di sini. Apa dia? Kha lam waw. Kha lam waw. Tiga huruf akar juga. Huruf akar ketiga ialah waw. So yang ni akan juga mengambil pattern yang sama dengan da'a ya. So apa berlaku di sini? Digabungkan ya, kha dengan lam bergabung, jadi kha tetap mengambil baris atas huruf yang pertama, lam mengambil baris atas, so waw ni akan ditukarkan kepada alif sama dengan di sini tadi ya. Jadi khala. Itulah apa? Da'a maknanya berdoa, memohon. Khala maknanya bersama, bertemu ya. Bersama, bertemu ataupun berada di tempat yang sama tu khala. Okey ya, itu pattern. Tapi ada juga pattern waw yang bertukar alif maksurah. Ya, so ni dia very flexible ya, dia versatile dipanggil ya. So kita lagi banyak kita memahaminya, lagi banyak kita boleh menguasai ya tata cara dia, disiplin bahasa dia tu ya. Apa contohnya? Uh, menderhaka, ya, kalimah asa ya, daripada yang maksiat semua tu daripada kataan itulah ain, sad dengan waw. Ini tiga huruf akar kepada asa. Dalam Al-Quran digunakan dalam bentuk jamak ya, dalam bentuk jamak. So apa jadi pada waw ni? Dia bertukar kepada alif maksurah. So ada yang bertukar pada alif macam ni ya, dan ada yang bertukar kepada alif maksurah ya. So ini seperti biasa kita gabung ain baris atas, sad ya dengan baris atas, tetapi waw huruf ilah yang ketiga tu dia bertukar kepada alif maksurah, alif kecil yang berkaki ya, berkaki ya tu dipanggilkan alif maksurah ya. Dalam ayat 61 Al-Baqarah tu kita jumpa kalimah sebagai contohnya. Kalimah dia lah asaw wa kanu ya'tadun ya. Ya, bentuk dia apa? Dia dalam kalimah tu dia menjadi
sebegini ya, mausur. Lepas tu apabila dia alif maksurah ni digabungkan dengan waw alif ziyadah, ya, waw alif ziyadah, so apa yang berlaku, ya, pertemuan dua huruf mat, ya, huruf mat, huruf ya, tadi saya masukkan semula ya supaya tuan-tuan nampak ya. Itu dia jadi macam tu ya. Dia ada alif maksurah tadi, kemudian digabungkan dengan, kalau kita asingkan dulu, dia rupa dia macam ni lah ya. Ditambah dengan waw alif alif maksurah tu, terdapat dua huruf mat ya. Jadi dua huruf mat ni dalam kalimah Arab dia tak boleh ya, dia tak dapat nak sebut ya. Macam mana yang pertama tu nak disebut sebab dia tidak berbaris, dan waw pun waw mat juga tidak berbaris, tu dia perlu diubah suaikan ya. Doktor, saya tak nampak lah yang doktor cakap tu, nampak muka doktor je. Boleh? Ada doktor share tak skrin? Tak nampak lah apa yang doktor cakap tu. Alihkan gambar tu. Alih gambar. Gambar tu boleh minimizekan ya. Gambar tu bukan dekat skrin saya tak ada gambar. Puan punya skrin tu minimizekan gambar tu, jadi dia tak block lah. Ataupun tarik je belah kiri gambar tu ada border dia tu kan. Tarik dia ke kanan ya, supaya dia kecil je gambar tu, dia tak block lah. Okey. Okey. Ya, so apa berlaku bila ada waw alif ziyadah tu, iaitu dhamir jamak ya, ghaibun, nak menunjukkan yang menderhaka tu ramai orang, jadi dia bertemu ya, alif maksurah tu bertemu dengan waw, juga alif maksurah tu alif mat, jadi waw pun waw mat ya. So bila dua waw mat ni dia perlu diubah suai ya. So kedua ni dalam pembentukan kalimah dia akan bertukar kepada waw ni ditandakan dengan tanda sukun. Ya. So kalau tuan-tuan jumpa waw yang bertanda sukun sebelum alif maksurah tu, maknanya clue dia, maklumat dia apa? Terdapat huruf illah waw yang ketiga bertukar kepada alif maksurah, kemudian bertemu dengan waw alif ziyadah, jadi waw tu akan ditukarkan kepada waw yang sukun ya, asaw. Tetapi dalam Al-Quran tu kita akan lihat dia mengambil bentuk apa ya, dia bentuk waw yang sukun tu dihilangkan ya, hilangkan. Okey, saya tunjukkan dulu ayat tu supaya tuan-tuan nampak ya. Asalnya ialah waw tu bersukun, ada tanda sukun, memang waw tu waw sukun pun ya? Tetapi di dalam Al-Quran ya, tanda sukun tu dihilangkan ya. Kita tengok ayat mana? Ayat 61. Ni dia ya. So tanda sukunnya dihilangkan. Saya ambil kotak supaya tuan-tuan nampak ya. Arrow lah, senang, lagi senang ya. Nampak tak? Waw yang sama, waw ni adalah waw yang sakinah ya, yang asaw ya, tetapi di sini dihilangkan tanda sukunnya ya. Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, kenapa agaknya tanda sukunnya dihilangkan ya? Sedangkan kalau kita tengok dalam pembentukan tadi, di sini dia ada tanda sukun. Ya, so bermakna di sini apa yang terjadi? Dihilangkan tanda sukunnya itu. Sorry. Ni. Dia jadi macam tu lah tulisan dia, dihilangkan sukun tu. Siapa boleh jawab yang tu?
Okey, pada asalnya dia bersukun. Itu jawapan dia. Pada asalnya dia bersukun, tetapi kerana ada kalimah selepasnya yang juga bermula dengan waw. Ya, waw baris atas, wakanu. Ya, kaf baris atas, nun baris kanu lah, nun baris depan dengan waw alif ziyadah sekali lagi. Ya. So, apabila ansaw wa kanu, sekarang ni waw yang sukun ni bertemu dengan waw berbaris atas di selepas kalimah selepasnya yang berasingan, ya. Maknanya pertemuan dua huruf yang sama. So ini sudah melibatkan hukum tajwid yang dipanggilkan idgham mutama silain, ya. Silai. Idgham mutama silain saghir. Jadi apa yang berlaku? Waw ni dimasukkan ke dalam waw yang kedua. Jadi waw yang kedua ni akan ditasydidkan. Dan waw yang pertama tu akan digugurkan sukun dia. Itu cara, ya. Cara pembinaan kalimah Arab Al-Quran, ya. Jadi so apa berlaku? Waw yang pertama ni tidak lagi disebut, ya, apabila ada wakanu. Kalau tidak ada wakanu, waw ni dibunyikan dengan bunyi sakinah. Jadi asaw, ya, kita bunyikan waw tu. Tetapi di sini apa yang berlaku ialah sad, ya, sad terus kepada waw. Bermakna waw ini tidak disebutkan, dan alif maksurah pun memang tidak disebutkan lah, alif maksurah pula, alif ziyadah ni dia tidak mempunyai fungsi apa-apa, ya. Jadi dalam sebutan dia tidak disebut. Waw ni tidak lagi disebutkan, ya. Iaitu kalau kita nak tandakan dengan tanda cross dalam pembacaan, waw ni tidak lagi disebut, digugurkan dalam bacaan. So macam mana nak menunjukkan dia digugurkan dalam bacaan? Tanda sukunnya akan dihilangkan, tapi waw tu masih ditulis, ya. Tak boleh hilangkan waw. Kita boleh membuat maklumat alamat dia dengan menghilangkan tanda sukun ni, nak menunjukkan waw tu akan digugurkan di dalam bacaan, ya. Ini beberapa contoh, ya, untuk kita mengenal kalimah-kalimah Al-Quran, macam manakah pembentukannya kalimah-kalimah tu, kaedah-kaedah yang tentu, supaya kita bila kita lihat beberapa perkataan dalam Al-Quran tu, kita akan memahaminya lah, ya. Jadi ini kita boleh padamkan, ya. So kalau kita tengok di dalam Al-Quran tadi, dia akan mengikut kaedah ni lah. Waw ni dihilangkan sukun, waw yang kedua tu akan ditasydidkan, ya, sebab terdapat dua waw di dalam satu tempat tu, kena bacakan sepanjang dua harakat lah, ya, sebab dua huruf, dua harakat. So kalau kita pergi ke balik Quran tadi, ijaan ni lah, ya. So waw yang pertama dihilangkan sukun dia, dan waw kedua tu ditasydidkan, ya. Jadilah asaw wa kanu ya'tadun. Itu, ya, sebagai contoh, ya. Dan kalau kita tengok satu contoh yang lain, kita buat khola tadi, ada juga dalam ayat yang sama. Tadi bukan di sini, ya. Dia dalam ayat yang lain, ya. Kalau kita nak pergi ke ayat tu, ya, itu di muka surat yang kedua lah. So muka surat yang kedua Al-Baqarah, iaitu muka surat ketiga Al-Quran, yang sama dengan sama dengan ayat 14 tadi pun, ya. Okey, kita 15 14, iaitu ni dia, ya. Wa iza laqul ladzina, yang ni tadi kita bincangkan laqu tadi, lepas tu kita jumpa kalimah kholau, ya, kholau ni, ya. So kalau tuan tengok kat sini, ya, kholau, kho lam
waw, ya, kha lam waw yang saya tunjukkan tadi, iaitu dia mengambil bentuk kha lam waw, dia menjadi kha lam alif, dia punya apa kata dasar dia. So kalau kita teruskan pembentukan kalimah dia tu, kalau kita jamakkan dia, ya, jamakkan dia, dia tambah waw alif ziyadah. Alif Zaidah. Ah, Kolam Okey, bila ditambah alif ziyadah apa jadi? kolam Sama kaedah dia dengan bawah ni, ya. Alif maksurah bertemu dengan tadi di sini ada alif maksurah, kan, ingat? Ada alif maksurah. Ya, bertemu dengan asal sini ialah waw. Ya, waw alif ziyadah. Jadi apa dia buat? Jadi dia akan gugurkan alif maksurah dan waw tu akan disukunkan. Nah, ini pun sama je kaedah dia. Ya. So kita kopikan dia, bawa ke sini. Ya. Buang ke tanda campur, mana dia bergabung lah, ya. So sekarang ni huruf alif bertemu dengan alif mat bertemu dengan waw mat. Sama kaedah di bawah ni, iaitu buangkan alif tu dan waw tu disukunkan. Disukunkan. Jadilah khalau, ya, apabila jamak. Kalau plural dia, singular dia ialah khala, ya. Kalau kita tengok ayat tadi, inilah, ya, waw tu disukunkan, ya, iaitu ini khalau, dia disukunkan, ya. So dalam konteks ni waw dia tidak digugurkan sukun sebab apa? Dia tidak berlaku kes idgham mutamasilain dengan kalimah selepasnya lah, ya. Asal tu dia terdapat idgham mutamasilain, waw tu dimasukkan dalam waw kedua. Di sini dia tidak ada lah berlaku. Jadi kita akan nampak tanda sukunnya. Jadi bermakna apa? Waw tu hendaklah kita sebutkan dalam bacaan, hendaklah dinyatakan dengan jelas dan terang, ya. Makhraj dan sifatnya hendaklah dizahirkan, ya, 100%, ya. Dia sifat izhar, ya, izhar mutlak, mana kita perlu zahirkannya, makhrajnya dengan tepat, dan keseluruhan sifat dia juga pun perlu dibacakan dengan tepat, termasuklah sifat lin, ya, sebab waw sukun tu ada sifat lin, ya. Bila sifat lin, sebab tu lam ni mengambil baris atas, ya. Nah, itulah sedikit sebanyak untuk perkongsian kita melihat beberapa contoh, ya, pembentukan ataupun kaedah-kaedah yang berlaku di dalam kalimah-kalimah Al-Quran, yang mungkin kita boleh Prof, simpan, ya. boleh tanya macam mana kita nak sebut, nak huraikan dekat waw yang ada tanda sukun tu? Nak cakap apa? Gugur, selepas ayat gugur. Gugurkan alif tu. Lepas tu, waw tu akan ditanda sukun kerana Waw sakinah, dia panggil waw sakinah. waw sakinah. Ha. Kerana Explanation dia bertemunya dua huruf mat, ya, yang ni. bertemunya dua huruf mat. Alif mat bertemu dengan waw mat, Waw mat. tak boleh nak sebut, kan? Tak Alif nak pun tak sebut. dapat nak sebut, waw pun tak dapat nak Tak sebut. disebut. Jadi untuk menyebutnya kenalah tukar. Sebutnya, Ha. kena tukar kepada sukun. So waw sukun Waw bermakna dia sukun dah boleh bermakna disebut lah, ya. Kalau katakanlah waw ni tidak ditanda sukun, dia tak dapat sebut, kan? Dan dia bercanggah dengan hukum tajwid pun. Kalau waw mat, lam tu tak boleh mengambil baris atas, ya. So faedah dia, bila bertemu dua huruf matnya, waw yang pada mulanya adalah waw dhamir kepada pelaku ni lah, ya, waw fa'il ni, dia disukunkan. Itulah caranya. Macam mana kita nak pastikan kita tak terkeliru? Kadang-kadang kita
lam ni dia akan mengikut waw mat kan. Maksudnya kita nak kena tengok betul-betul masa alif digugurkan tu. Kalau tak ada alif dalam kes ni, Ya, betul. maksudnya dia akan mengikut waw tu kan. Dia jadi kholu kan. Maknanya tak ada kes pertemuan dua Dia huruf mat ya. huruf mat. Sebagai contoh kita ambil kita boleh ambil contoh lah ya. Kita ambil contoh ja'ala. Okey. Jim, ain dan lam akan menjadi apa? Ja'ala. Ini straightforward lah ya. Dia tak ada pertemuan dua huruf Mat. ya. Yang ni dia atas dan atas ya. So kalau kita jamakkan dia akan menjadi Ja'alu. ya, itu dia tak ada pertemuan dua apa tu ya. Jadi Huruf mat. tak ada huruf mat tu tak ada. Okey, tambah wa alif ziyadah, copy je kat sini mana? Boleh copy je. Okay, so dia akan menjadi gabung sajalah. Dia ikut hukum asli. So sekarang ni apabila dia bergabung, lam tu ini sudah huruf mat ya. Sedangkan di sini tadi bukan huruf mat. So dia kena pertemuan jadilah dua mat. ja'alu. Okey, baru faham. Terima kasih Prof. Okey, sama. Okey, untuk hari ini kita berhenti di sini dulu. Yang ni kita boleh print screen dia masuk dalam screenshot. Sekiranya kita nak buat ulang kaji ya. Nanti besok kita sambung laqiyah ni apabila dijamakkan macam mana dia boleh menjadi lakum ya. Sini pun dah tunjukkan sebenarnya ya. Tapi tak apalah, kita buat pembentukan kalimah mulakan dengan 3 huruf akar ya untuk besok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.